membina karakter murid berjaya. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Fazli. Baik Cikgu, kita nak tahu juga sebenarnya apakah yang boleh murid-murid ini lakukan sebelum mereka ke sekolah. Ini kita nak menyentuh tentang murid-murid yang meletakkan harapan untuk mereka sama-sama berjaya, Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Baik, nak berjaya ini biasanya kita bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah ni maksudnya daripada pagi, seawal kita bangun pagi. Seawal kita bangun pagi. Jadi seawal bangun pagi ni Rina, bangun-bangun saja apa yang kita buat dulu? Kita mesti nak bangun awal untuk mandi. Kemudian lepas mandi tu cikgu, dah tentulah sebagai seorang umat Islam kita nak kena menunaikan solat. Okey, baik. Tapi sebelum tu Rina, bangun pagi kita kena buka mata dulu. Kan? Oh, betul lah cikgu. Kalau tak buka mata macam mana nak mandi kan? Okey. Baik. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, sebelum kita ke sekolah, kita hendaklah yang pertama kita bangun awal, mandi, solat, kalau boleh buat solat sunat dan juga ulang kaji. Ini biasa Rina kita buat di rumah. Murid-murid buat di rumah. Ibu bapa kalau katakan kejut anak-anak bangun tidur ni, dia minta untuk buat perkara-perkara ini. Dan di samping kita buat perkara-perkara ini sebenarnya kita kena ingat satu perkara yang sangat penting. Apa tu cikgu? Itulah yang mak kita buat di dapur tu apa kalau kita tengah bersiap-siap nak sekolah ni. Kita mesti kena sarapan. Betul. Sarapan ni murid-murid sangat penting. Itu sebab dulu Rina, zaman Rina ke sekolah, ibu bapa siapkan sarapan dulu kan, untuk kita bawa ke sekolah. Baik, kenapa sarapan itu penting murid-murid? Sarapan ini sangat penting apabila kita bangun saja daripada tidur. Makna tidur tu apa? Masa tidur ada tak kita makan? Tak ada cikgu. Tak ada. Tidur ada tak kita minum? Tak ada. Maksudnya tidur itu seolah-olah kita berpuasa. Betul tak? Betul. Lepas lama kita berpuasa, badan kita pun jadi lemah kan. Jadi sarapan tu sangat penting murid-murid. Sarapan pagi sebelum kita pergi ke sekolah, ambillah sekurang-kurangnya kita mulakan dengan buah-buahan kalau ada. Kalau kita duduk kat kampung kan, banyak buah-buahan di kampung kan. Teringat kampung tak? Rindu pula tiba-tiba. Rindu kan? Jadi kita tengok makanan-makanan yang ada, buah-buahan lah. Kita mulakan dengan buah-buahan dulu. Okey. Kemudian kita makanlah apa yang disediakan oleh ibu bapa. Itu sangat penting. Takkanlah Rina, mak ayah kita nak sediakan makanan yang seimbang, nak ikut buku kan. Mungkin tak ada dekat rumah. Tidak mengikut kemampuan dan sebagainya. Jadi kita makan apa yang disediakan oleh ibu bapa kita, mak ayah kita. Dan yang penting juga jangan lupa kita minum air manis. Kerana air manis itu memberikan kita tenaga sepanjang hari. Okey? Jadi sarapan itu penting. Baik, itu menyentuh tentang sebelum murid-murid kita ke sekolah. Persiapan diri tu sekurang-kurangnya dapat memberikan tenaga yang positif untuk mereka, ya cikgu. Baik, setelah mereka selesai melakukan tugasan ataupun perkara-perkara yang perlu mereka buat sebelum ke sekolah itu, bagaimana pula cikgu melihat murid untuk mengenal pasti gaya pembelajaran mereka ketika mereka berada di sekolah, cikgu? Baik, murid-murid, bila kita dah bersedia daripada rumah, dah ada sarapan, dah ada tenaga, maka kita pun pergi ke sekolah. Betul? Betul. Sampai kat sekolah, kita cuba nak belajar. Kita cuba nak belajar bersungguh-sungguh dalam pengajaran cikgu. Okey, jadi di sekolah itu, kita kena kenal pasti dulu gaya belajar kita. Macam Rina kata tadi. Gaya belajar ni Rina, nak tahu mudah saja. Macam mana cikgu? Datang ke bilik kaunseling. Jumpalah dengan guru kaunseling sebab kita ada ujian inventory gaya belajar. Inventory gaya belajar ini nanti murid-murid akan tahu murid-murid dalam kelas yang mana. Visual ke, auditori ke, kinestetik ke, sebab ketiga-tiga ini merupakan gaya pembelajaran yang boleh diaplikasikan, yang mana sesuai dengan diri kita, itulah nanti yang akan mengoptimumkan kita punya penerimaan dalam kelas. Contoh saya bagi tahu Rina, visual. Kita suka melihat pada nota-nota yang cantik. Jadi kita belajar tu dengan nota-nota yang kita buat. Kalau dulu Rina masa sekolah kan, buat awan cikgu. Buat awan kan, buat awan dan berwarna-warna kan. Betul. Okey. Kemudian tapi orang auditori ni ada gangguan. Dia terganggu dengan mungkin pakaian cikgu yang cantik-cantik. Itu halangan dia. Jadi kena tahulah. Kemudian auditori. Auditori ni maksudnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid
dia suka dengan dia lebih mudah belajar dengan mendengar. Maksudnya kalau cikgu-cikgu yang tengok ni, kalau murid-murid tunduk je selain daripada tidur selain daripada tidur dia adalah murid-murid yang auditori, yang suka mendengar apabila cikgu mengajar tapi tak pandang cikgu. Itu auditori. Okey, dan juga kinestetik. Kinestetik ni dia suka kepada pergerakan. Okey, kalau kita mengajar, kalau pelajar tu belajar dalam kelas, murid-murid belajar dalam kelas, dia suka kepada benda-benda hands on. Contohnya eksperimen kan, eksperimen, dan pelajar-pelajar sebegini, murid-murid sebegini sebenarnya dia tak suka duduk lama. Tak boleh duduk lama. Jadi ketiga-tiga ini Rina sebenarnya, Rina pun nanti boleh jawab boleh jumpa dengan guru kaunseling. Belum terlewat lagi cikgu. Belum terlewat lagi sebenarnya kan. Okey. Cikgu, boleh tak sebelum tu saya nak menyentuh bila cikgu sebutkan tentang gaya belajar, ada visual, ada auditori dan juga kinestetik ini. Salah satunya tentang auditori ini. Mungkin ada perkaitannya di situ, kalau boleh cikgu bantu murid-murid yang sebenarnya ada juga gaya pembelajaran mereka. Kalau di rumah ya cikgu ya, gaya di rumah kalau mereka rasa lebih fokus belajar ini jika sambil mendengar muzik atau instrumental music. Adakah itu sebenarnya gaya belajar yang boleh diterima cikgu? Okey, baik. Sebenarnya kebolehan kita ni mungkin orang kata tidak terlalu banyak. Kalau kita buat satu kerja saja kan. Jadi sebenarnya ada pakar yang menyatakan bahawa pembelajaran mendengar muzik tu tak kena, Rina. Tak betul sebenarnya. Nanti kalau kita belajar sambil mendengar muzik dah yang kita dapat terganggu sebenarnya. Baik. Kena praktikkan. Kalau betul-betul murid-murid tak mampu untuk belajar dengan muzik dapat lebih, belajar dapat sikit, jangan amalkan. Faham cikgu. Jangan amalkan. Jadi itu kurang berkesan lah ya. Kurang berkesan baik, sebenarnya. Saya faham. Baik cikgu, itu kita cerita tentang gaya belajar murid-murid ini di sekolah. Tetapi bagaimana pula bagi murid-murid yang nak berjaya ni cikgu, kalau kita lihat pula tentang perkara yang perlu mereka lakukan selepas sekolah? Baik, bila lepas sekolah, tentulah kita pulang ke rumah. Betul tak? Betul. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid setelah sehari berada di sekolah. Dah penat belajar. Tetapi kita ni sebagai murid perlu tahu bahawa ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan sebagai seorang murid. Jadi di rumah pun kena belajar juga. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan ada jadual belajar. Okey. So Rina dulu masa kat rumah ada tak jadual belajar? Mesti ada cikgu. Nampak. Sebab setiap kali kita tahu yang mana kita nak beri penekanan dan yang mana pula sesuai untuk kita buatkan latihan. Ya, betul. Jadual belajar ni Rina kena susun. Cikgu bagi contoh dalam di rumah ni kita boleh kelaskan kepada sesi jadual di rumah untuk petang dan juga malam. Jangan lupa dengan riadah tau. Riadah pun kena buat juga. Okey, petang itu murid-murid bolehlah belajar orang kata membuat tugasan-tugasan kalau waktu petang yang ada pergerakan supaya tidak mengantuk. Okey, kalau malam pula kena buat aktiviti yang berfikir. Malam ni kita dah petang tadi kita dah bersenam, badan kita pun dah cergas balik kan. Jadi kita buatlah aktiviti yang berkaitan berfikir, formula dan sebagainya. Kalau waktu cuti pula, waktu pagi kita buat aktiviti yang berkaitan dengan menghafal. Okey, menghafal dan juga menyalin nota. Sebab masa pagi ni kita sangat fresh. Tapi Sabtu Ahad lah bila kita bercuti ataupun waktu cuti dan sebagainya. Okey. Itu jadual belajar kena ada. Murid-murid kena ada jadual belajar sendiri di rumah. Kalau boleh tampalkan. Okey. Supaya sentiasa ingat ya cikgu. Ya, betul.